Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid tahun 3 Internet. Bersama Cikgu Atira lagi dalam kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Untuk kelas hari ini, kita akan memasuki tema yang baru iaitu tema 6, Kelestarian Alam Sekitar. Hari ini kita akan belajar unit 16 iaitu pengurusan sisa pepejal. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama, menyatakan 5 cara pengurusan sampah di sungai dan di darat berdasarkan petikan khidmat pengurusan sampah. Kedua, murid dapat membanding beza 5 maklumat tentang khidmat pengurusan sampah di darat dan di sungai menggunakan peta buih berganda. Apa itu peta buih berganda? Pastikan kamu turut serta kelas kita pada hari ini. Baiklah, tajuk pelajaran kita hari ini adalah khidmat pengurusan sampah. Bagi kelas hari ini, kita akan mempelajari terdapat beberapa cara untuk kita menguruskan sampah di negara kita. Oleh itu, cikgu ingin murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, halaman 23. Di sini, cikgu ada sediakan 2 infografik tentang khidmat pengurusan sampah di darat dan di sungai. Kita akan baca bersama-sama. Murid-murid juga boleh rujuk buku aktiviti kamu kerana maklumat yang ada di dalam infografik ini adalah sama seperti maklumat yang ada di dalam buku aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, mari kita baca bersama-sama khidmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Baiklah, mari kita lihat infografik kita pada hari ini. Terdapat 2 infografik yang kita ada pada hari ini iaitu khidmat pengurusan sampah di darat dan yang kedua khidmat pengurusan sampah di sungai. Dan lihat terlebih dahulu infografik khidmat pengurusan sampah di darat. Apa dia gambar ini murid-murid? Ya, ini merupakan gambar lori sampah. Cikgu yakin semua murid kenal dan tahu bagaimanakah rupa lori sampah kerana kita pernah melihat lori sampah dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita lihat pula gambar yang kedua iaitu gambar yang ada di dalam infografik khidmat pengurusan sampah di sungai. Cikgu yakin dan cikgu pasti ramai di antara kamu yang kurang arif ataupun kurang tahu apakah dia gambar yang cikgu tunjukkan di dalam infografik ini. Oleh itu, mari kita kenal pasti dan mari kita fahami satu demi satu apakah yang terdapat di dalam maklumat yang ada di dalam buku aktiviti kamu. Pertama sekali, mari kita lihat khidmat pengurusan sampah di sungai. Ini merupakan bagaimanakah cara kita menguruskan sampah di sungai. Pertama sekali, kutipan sampah di sungai. Menggunakan bot yang diubah suai. Ketiga, sampah dikutip dengan cepat. Keempat, muatan maksimumnya ialah 50 kg. Dan yang terakhir, tujuannya untuk membersihkan ataupun menjaga kebersihan sungai. Baiklah, untuk mengetahui apakah dia gambar yang ada di dalam infografik cikgu hari ini, cikgu ada sediakan pautan video di YouTube untuk kamu tahu dengan lebih lanjut apakah dia bot ataupun mesin yang digunakan untuk kita mengutip sampah di sungai. Dalam video ini, cikgu sediakan video tentang kapal canggih interceptor. Apa dia kapal canggih interceptor? Ini merupakan satu usaha pihak kerajaan untuk membantu meningkatkan lagi usaha kita mengutip sampah di sungai supaya kita dapat mengelakkan pencemaran sungai yang berleluasa di negara kita. Selain itu juga, kita juga boleh menggunakan bot nelayan dan sebagainya, dan bot ini selalunya diubah suai supaya kegunaannya adalah bersesuaian dengan aktiviti kita iaitu untuk mengutip sampah di sungai. Kebiasaannya, untuk menggunakan bot yang telah diubah suai, muatan maksimumnya boleh mencecah sehingga 50 kg. Dan usaha ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga kebersihan sungai di negara kita. Baiklah, kita lihat pula khidmat pengurusan sampah di darat. Baiklah, saya rasa kamu semua pasti sudah arif bagaimanakah caranya kita menguruskan sampah di darat. Salah satu caranya ialah menggunakan lori sampah. Bagaimanakah kita menggunakan lori sampah untuk menguruskan sampah?
kita melaksanakan kutipan sampah dari rumah ke rumah. Lazimnya kita lihat lori sampah akan berhenti dari rumah ke rumah untuk mengutip sampah pada setiap rumah. Kemudian dengan cara ini, sampah dapat diangkut dengan cepat dan muatan maksimumnya adalah lebih banyak berbanding bot yang telah diubah sesuai, iaitu 15,000 kg. Seterusnya, tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan persekitaran. Cikgu juga ada sediakan pautan video tentang bagaimanakah cara pengurusan sampah di darat menggunakan lori sampah. Murid-murid boleh lihat dan tonton video ini untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Di sini juga cikgu ada sediakan beberapa gambar tentang pengurusan sampah di darat. Lazimnya kita menggunakan lori sampah untuk kita mengutip sampah kerana dengan cara ini sampah dapat diangkut dengan cepat serta muatannya juga lebih banyak, iaitu 15,000 kg. Baiklah, setelah kita membaca maklumat yang ada di dalam buku aktiviti kamu, cikgu ingin kamu semua main permainan yang cikgu berikan di dalam kumpulan WhatsApp. Pastikan kamu leretkan setiap pernyataan tersebut di dalam kumpulan yang betul. Kita ada dua kumpulan di sini, iaitu hikmat pengurusan sampah di darat dan hikmat pengurusan sampah di sungai. Setelah kamu siap, cikgu ingin kamu tangkap layar markah yang kamu peroleh dan hantar di dalam kumpulan WhatsApp kita. Baiklah, setelah kita memahami dan mengetahui 5 maklumat tentang pengurusan sampah di darat dan di sungai, mari kita bina peta buih berganda. Apa itu peta buih berganda? Cikgu yakin bahawa ada di kalangan kamu yang sudah lupa ataupun mungkin sebelum ini pernah melaksanakannya tetapi sekarang sudah lupa bagaimanakah cara untuk kita membina peta buih berganda. Baiklah, mari cikgu ajar. Di sini merupakan template peta buih berganda. Kita gunakan peta buih berganda ini untuk kita melaksanakan aktiviti banding beza. Apa itu aktiviti membanding beza? Maksudnya kita melihat maklumat yang terdapat di dalam sesuatu petikan ataupun teks, kemudian kita lihat apakah persamaan dan perbezaan yang terdapat antara dua tajuk yang diketengahkan di dalam sesuatu teks ataupun petikan. Untuk kelas kita hari ini, petikan kita bertajuk Khidmat Pengurusan Sampah. Dan dua tajuk yang kita boleh banding bezakan ialah Khidmat Pengurusan Sampah di Sungai dan yang kedua, Khidmat Pengurusan Sampah di Darat. Baiklah, jika murid-murid lihat template yang ada di sini, kita ada satu bentuk peta buih yang berbeza berbanding peta buih yang selalu kita laksanakan. Lazimnya, untuk bulatan ini, kita masukkan tajuk kita pada hari ini. Apa tajuk kita hari ini, murid? Ya, tajuk kita pada hari ini ialah Khidmat Pengurusan Sampah. Murid-murid boleh tulis di dalam bulatan ini tajuk pembelajaran kita pada hari ini, Khidmat Pengurusan Sampah. Baiklah, untuk bulatan di sebelah kanan dan kiri, kita akan letakkan tajuk pertama dan tajuk kedua. Kemudian, jika murid lihat bulatan ini dan ini, bulatan kedua-dua bulatan ini berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah peta buih berganda kita. Untuk pengetahuan murid-murid, kedua-dua buih ini digunakan untuk kita mengisi apakah persamaan bagi kedua-dua tajuk yang kita pelajari. Kemudian, jika murid lihat di sebelah kanan dan kiri, terdapat dua lagi bulatan yang ada di sini. Kedua-dua bulatan ini digunakan untuk meletakkan perbezaan yang terdapat di dalam setiap tajuk. Jadi, cikgu rasa murid-murid sudah faham anatomi peta buih berganda. Jadi, mari kita laksanakan peta buih berganda kita sendiri. Cikgu ingin kamu semua bina peta buih berganda ini di dalam buku latihan bahasa Melayu kamu. Jangan lupa untuk tuliskan tarikh dan hari kita, hari Rabu, 22 September 2021. Baiklah, cikgu juga ingin murid-murid tuliskan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu peta buih berganda Khidmat Pengurusan Sampah. Baiklah, sebelum itu cikgu ingin bertanya, apakah kekurangan yang ada di dalam template yang cikgu berikan ini?
Ya, pandai murid-murid. Di sini cikgu tidak sediakan tajuk untuk peta bulatan kita, peta buih kita hari ini. Jadi murid-murid boleh tambah bulatan di tengah-tengah sebagai bulatan untuk kita meletakkan tajuk kita pada hari ini. Di sini kamu letakkan apa? Ya, tajuk kita, khidmat pengurusan sampah. Dan bulatan di sebelah kanan kamu boleh letak di darat dan di sebelah kiri di sungai. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah persamaan bagi kedua-dua tajuk kita pada hari ini. Cikgu ingin kamu rujuk buku aktiviti kamu sebentar tadi. Persamaan yang pertama apa murid-murid? Ya, jika kita lihat di dalam buku aktiviti kamu, pernyataan ini dipisahkan. Contohnya, sampah diangkut dengan cepat dan yang kedua, sampah dikutip dengan cepat. Kedua-dua pernyataan ini membawa maksud yang sama. Jadi kita boleh jadikan ia sebagai satu ayat yang baharu. Sampah diangkut dan dikutip dengan cepat. Baiklah, apakah persamaan yang kedua? Ya, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran dan sungai. Ini juga seperti yang kita lihat dalam buku aktiviti, pernyataan ini pada asalnya dipisahkan menjadi dua pernyataan, tetapi disebabkan maksudnya menjurus kepada maksud yang sama, jadi kita boleh jadikan ia sebagai satu ayat yang baharu. Tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran dan sungai. Baiklah, untuk perbezaan, cikgu ingin murid-murid isikan sendiri apakah perbezaan di sungai dan di darat. Cikgu berikan contoh. Perbezaan yang pertama untuk pengurusan sampah di sungai ialah kutipan sampah di sungai. Jadi murid-murid isikan perbezaan yang kedua dan perbezaan yang ketiga. Di sini juga cikgu ingin kamu isikan perbezaan bagi khidmat pengurusan sampah di darat. Cikgu berikan contoh di sini, kutipan sampah dari rumah ke rumah. Baiklah, selepas kamu siapkan peta buih berganda ini, cikgu ingin kamu tangkap gambar peta buih yang telah kamu siapkan dan hantar ke kumpulan PDPR Bahasa Melayu kita. Baiklah, kita beralih ke aktiviti pengukuhan pula. Untuk aktiviti pengukuhan, tajuk yang akan kita pelajari ialah Mari Kita Semula. Cikgu ingin kamu semua rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 22. Baiklah, mari kita baca. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tujuan tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk menghitar semula. Situasi yang akan kita pelajari ialah Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Dan bagaimanakah caranya untuk membuang sampah? Nabila lebih fokus untuk mencari cara yang paling sesuai bagi menghitar semula sampah yang dimilikinya. Mari kita lihat dialog di bawah. Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Saya memilih cara tempat kosong kerana tempat kosong. Baiklah. Di sini cikgu ada sediakan satu lagi video tentang aktiviti kita semula. Murid-murid boleh tonton video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu kita semula dan mengapakah kita semula ini penting untuk menjaga persekitaran dan alam sekitar. Mari kita lihat maklumat yang terdapat di dalam dialog ini. Pertama, pengasingan sisa pepejal di punca. Pertama sekali kita kena buat apa? Pertama sekali asingkan sisa, kemudian sisa yang boleh dihitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Kedua, kita lihat pula pada pengasingan sisa pepejal di tong hitar semula. Pertama sekali kita perlu buat apa? Pertama sekali kita perlu asingkan sisa, kemudian sisa yang boleh dihitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong hitar semula. Jadi, cikgu ingin kamu semua fikir
Andainya kamu berada di tempat Nabila, apakah cara yang akan kamu pilih untuk membantu ibu kamu membuang sampah? Kamu perlu pastikan cara yang kamu pilih bertumpu kepada cara untuk kita mengitar semula sampah tersebut. Di sini cikgu ada sediakan satu lembaran live worksheet untuk kamu mengisi apakah cara yang akan kamu pilih dan mengapakah kamu memilih cara ini. Murid-murid boleh isi apakah cara yang akan kamu pilih berdasarkan tajuk yang ada di dalam maklumat di dalam buku teks kamu. Kemudian sebabnya kamu boleh pilih kerana apa? Contohnya kerana cara ini lebih bersifat mengitar semula sampah yang ingin saya buang. Melalui cara ini, saya dapat melaksanakan aktiviti kita semula kerana terdapat 3 jenis tong yang boleh ataupun yang dapat membantu saya mengasingkan sampah mengikut kategori yang telah ditetapkan. Itu hanya contoh dari pihak cikgu. Kamu boleh isikan sebab kamu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk tangkap layar. Apakah jawapan yang kamu pilih? Baiklah, ini merupakan lembaran latihan pengukuhan di live worksheet. Cikgu ingin kamu semua gunakan maklumat yang ada di dalam buku teks kamu untuk mengisikan jawapan kamu di sini. Saya memilih cara ini kamu boleh pilih sama ada untuk memilih pengasingan sisa pekerja di punca ataupun pengasingan sisa pekerja di tong semula. Kemudian, kamu boleh letak sebabnya berdasarkan logik kamu sendiri. Kemudian, jangan lupa setelah kamu isikan cara dan sebab kamu perlu tangkap layar jawapan kamu dan hantar ke kumpulan PDP RBM untuk cikgu semak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita laksanakan latihan pemahaman. Di sini, cikgu juga ada sediakan lembaran di aplikasi live worksheet. Pada gambar ini ataupun pada latihan ini, kamu perlu isikan peta buih berganda yang ada di dalam lembaran live worksheet mengikut kumpulan yang betul. Jangan lupa untuk tangkap layar markah yang kamu peroleh dan hantar ke kumpulan PDP RBM kita. Baiklah, kita telah sampai ke rumusan bagi kelas kita pada hari ini. Untuk rumusan kelas hari ini, tajuk yang kita pelajari ialah khidmat pengurusan sampah. Apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Hari ini kita telah mempelajari 2 cara menguruskan sampah yang ada di negara kita. Yang pertama ialah pengurusan sampah di sungai dan pengurusan sampah di darat. Kita juga mempelajari cara menguruskan sampah di sungai dan di darat serta amalan kita semula menerusi aktiviti pengukuhan pada hari ini. Nilai murni yang kita pelajari ialah keprihatinan, iaitu kita perlu prihatin terhadap alam sekitar. Kita perlu menjaga alam sekitar kita dengan baik supaya kita dapat menikmati flora dan fauna serta keindahan alam untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Kedua, kita juga mempelajari nilai murni berdisiplin, iaitu kita perlulah berdisiplin apabila kita mengendalikan ataupun menguruskan sampah. Contohnya, kita perlu buang di dalam tong sampah yang betul. Kita perlu ikat sampah yang telah penuh supaya sampah tidak melimpah dari tong sampah. Kemudian, kita juga perlu pastikan bahawa sekiranya kita ingin mengamalkan amalan kita semula, kita perlulah asingkan sampah-sampah yang kita ada mengikut tong sampah kita semula yang betul. Dan akhir sekali adalah nilai bertanggungjawab. Kita perlulah menjadi warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, iaitu janganlah membuang sampah sembarangan, dan kita juga perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Kita juga perlu menjadi murid yang bertanggungjawab, misalnya menyiapkan semua tugasan yang diberikan. Cikgu ingin ucapkan tahniah kerana kamu semua telah berjaya melengkapkan tugasan hari ini. Cikgu ingin kamu semua siapkan tugasan yang cikgu berikan. Jangan lupa untuk hantar bukti tugasan kamu di kumpulan PDP RBM untuk semakan, dan jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.